dah dia game. Berapa pokok sini? 8 je. Ini 8. Tu? Tadi? Okey. Dia. Apa kan? Ha. Hello, Assalamualaikum rakan-rakan KBF Vlog. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel KBF Vlog. Seperti dijanjikan dalam video sebelum ini, Alhamdulillah tanah 5 ekar telah ready untuk tanam sawit. Semua skop cuci kebun telah berjaya disiapkan dan tibalah masa yang ditunggu, ialah untuk kita menanam kelapa sawit. Tanah 5 ekar ini boleh memuatkan 300 anak pokok sawit dengan 60 pokok bagi 1 ekar tanah. Pembekal sawit telah menghantar anak benih ke tapak kebun awal pagi tadi. Pukul 5 pagi dah terpacak di kebun turunkan benih. Terbaik pembekal. Baka yang digunakan adalah baka hybrid AAR yang berumur sekitar 24 bulan ke 28 bulan. Berat polybag, agak berat untuk pikul. Benih diambil daripada pahang dan kos benih akan dikongsi sebentar sahaja lagi. Pelepah sawit telah dipotong bagi memudahkan proses pengangkutan dan juga proses penanaman di kebun nanti. Pekerja yang membuat lining atau menanda tempat anak pokok telah siapkan kerja tersebut. Ia mengambil masa selama 1 hari bagi menanda 300 tempat anak pokok. Sistem yang digunakan sistem 3 segi. Bagi kebun 5 ekar, saya telah mengumpah beho untuk membuat platform penanaman dengan ukuran 5 kaki kali 4 kaki dan 2 kaki dalam lubang untuk menanam anak sawit. Dengan cara ini, baja akan terperangkap dalam platform tersebut dan baja tidak lari ketika hujan lebat. Okey sahabat, total kos sebenar untuk membangunkan kebun kelapa sawit adalah seperti berikut. Kos bersih tanah seperti dalam video terdahulu RM9,000. Kos ukur tanah RM1,200. Kos lining RM70 kali 5 ekar sama dengan RM350. Kos benih RM50 sepokok kali 300 pokok, total RM15,000. Kos beho, korek lubang dan platform adalah RM900 untuk 2 hari, iaitu RM450 untuk 1 hari. Kos upah tanah total untuk 300 pokok adalah sebanyak RM1,500. Total duit yang dibelanjakan untuk menanam 5 ekar sawit adalah sebanyak RM27,950. Jumlah pekerja yang digunakan adalah sebanyak 1 orang untuk support beho dan tanam pokok. Jumlah hari yang diperlukan adalah sebanyak 2 hari untuk disiapkan. Cuaca hari ini agak baik dan ia amat menyenangkan untuk saya dan rakan-rakan untuk menanam benih sawit yang telah dihantar. Pokoknya agak besar. Dengan menggunakan pokok besar, sekali lagi saya dapat menjimatkan kos daripada memasang zinc. Selain itu juga, tanah ini mempunyai parit di sekeliling. Jadi musuh-musuh sawit agak susah untuk masuk ke kebun sawit ini. Dia boleh masuk tapi agak susah.
Selalunya bagi pokok-pokok yang kecil, saya akan menggunakan zinc dengan meletakkan zinc di sekeliling anak pokok. Agak rumit dan mempunyai kos-kos tambahan yang diperlukan. Sahabat-sahabat boleh lihat bagaimana keadaan bila tanah telah dibajak. Sahabat boleh tengok tanah-tanah berada di atas dan ianya akan membantu untuk menyuburkan tanah ini. Selain itu, semua skop-skop kerja yang dijelaskan sebelum ini seperti kayu-kayu kering telah ditolak di kawasan sepadan. Jadi ia sekali lagi memudahkan saya untuk menanam benih-benih sawit yang sampai. Selain itu juga, tanah ini secara semula jadi mempunyai tanah elektrik yang agak subur, amat sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Sahabat-sahabat boleh lihat di belakang, tanah di belakang masih belum dibangunkan. Keluasan tanah di belakang sekitar 5 ekar dan dia agak berpaya sedikit. Bagaimanapun, tanah di bahagian depan dan di bahagian tepi telah dibangunkan dengan kelapa sawit. Tanahnya nampaknya dijaga oleh tuan tanah, dibaja on time, but pokok ini adalah dalam sekitar umur 8 ke 9 tahun. Sahabat-sahabat boleh lihat sekarang proses loading. Disebabkan beratnya agak berat, setiap seanak sawit adalah berat, saya telah meminta pertolongan daripada kontraktor untuk membawa tempat untuk membawa benih sawit supaya mudah untuk kita aturkan di lubang-lubang atau di kawasan yang telah ditanda oleh lining. Jadi kerja akan menjadi lebih cepat rather than kita menggunakan tenaga manual. Ianya agak lambat dan memenatkan. Jadi dengan cara ini, masa dapat dipendekkan dan kebun sawit dapat disiapkan dengan cepat. Selepas pokok ditanam, ia mengambil masa untuk kelapa sawit ini untuk stabil. Walau bagaimanapun, sekiranya selepas ditanam kita mempunyai hujan, ianya agak membantu. Tapi buat masa ini cuaca agak panas. Jadi disebabkan benih kelapa sawit yang telah besar, ianya agak lasak. Walau bagaimanapun kita kena perhatikan keadaan benih kelapa sawit dari semasa ke semasa. Jika diperlukan, mungkin kita perlu menyiram. Tetapi selama saya membuka kebun kelapa sawit, saya tidak pernah menyiram kelapa sawit saya. Saya hanya biarkan sebab saya mengetahui kelapa sawit adalah daripada pokok yang agak lasak, yang tahan segala environment. Tetapi bagi pokok yang kecil, ianya tidak dapat bertahan sebegitu lasak berbanding pokok yang berumur 24 bulan dan ke atas. Ianya agak matang. InsyaAllah, sekiranya semuanya berjalan lancar, pokok ini akan start mengeluarkan bunga permulaan sekitar setahun setengah ke 2 tahun. Jadi hasil pertama masih lagi saya kena ambil pada usia pokok ini setelah ditanam 3 tahun selepas ditanam. Jadi buahnya agak matang. Sebelum pada itu, buah-buah kecil akan saya buang dan akan digunakan sebagai baja ataupun saya panggil sebagai baja buah. Pokok sawit ini perlu juga dijaga semasa menunggu hasilnya. Kita perlu membaja paling kurang 1 kilo untuk setiap 6 bulan. Baja yang disarankan adalah baja dari jenis NPK ataupun baja-baja yang sesuai untuk pokok kelapa sawit. Kebanyakan kebun kelapa sawit membaja kebun daripada awal. Jadi hasilnya kita dapat lihat selepas 3 tahun dan ke atas, pokok agak cantik, mengembang dan agak subur. Sahabat-sahabat boleh lihat sekarang bagaimana Beho mengorek lubang, menimbus tanah bagi menimbul pokok-pokok yang telah dimasukkan ke dalam lubang. Ia nampak mudah bukan? Tetapi ia agak susah untuk dibuat. Pokok sawit seperti yang sahabat tengok tidak mempunyai sebarang daun. Jadi ia akan cepat stable. Sekiranya mempunyai daun dengan keadaan cuaca yang agak panas,
ia perlu maintain daun, jadi pokok tidak stable dengan cepat. Itu pada pandangan saya lah. Mungkin sahabat-sahabat lain mempunyai pandangan yang berbeza. Ada yang bertanya saya mengapa saya tidak menggunakan excavator. Bagi saya, menggunakan beho lebih fleksibel. Ditambah pula keadaan tanah ini adalah landai, jadi beho agak sesuai dan fleksibel. Bagi kita nak gunakan excavator, excavator berjalan dengan agak perlahan. Ianya sangat kuat untuk menolak pokok. Tetapi untuk kerja-kerja tanah landai, bagi saya, pada pemerhatian saya, beho agak lebih cepat dan fleksibel. Ini adalah pandangan saya. Mungkin sahabat ada pandangan yang lain, silakan menggunakan pandangan lain yang lain-lain. Tidak ada masalah bagi saya. Jadi sebagai pekebun sawit, ini kos-kos yang tuan-tuan, puan-puan tengok memanglah agak tinggi, tapi ianya akan berbaloi selepas pokok sawit mengeluarkan hasil selama 25 tahun. Kadar jangka hayat yang saya jangkakan bagi pokok ini adalah selama 30 tahun. So tahun yang ke-20 ataupun tahun ke-25, saya akan start sulam dengan anak-anak pokok sawit yang baru agar hasilnya terus berpanjangan. Bagi kebun-kebun yang baru dibuka, penjagaan rumpai, rumput adalah sangat penting. Saya meracun kawasannya sekitar 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali bagi mengelak anak-anak rumput naik dan mengelilingi pokok kelapa sawit. Bila dikelilingi oleh pokok kelapa sawit, pokok kelapa sawit agak sukar untuk membesar dengan sihat. Jadi saya bertindak dengan meracun dan pokok sawit boleh tumbuh dengan sihat dan subur. Pokok nampaknya agak kering, tapi jangan risau. Dengan hujan sekali ataupun 2 kali, insya-Allah pokok ni akan kembali hijau. Sekiranya pokok kuning, apa yang saya buat biasanya saya akan menabur urea. Saya tidak memumbuk keserait di dalam lubang pokok kelapa sawit kerana bagi saya ia tidak perlu. Selalunya saya tanam dia tumbuh, cuma saya perlu pastikan ia bebas daripada musuh-musuh sawit seperti babi, kambing, kerbau. Tapi bagi kambing dan kerbau dengan keadaan pokok yang berduri ataupun even babi, normally dia tidak mengganggu pokok kelapa sawit sebab dia berduri dan mungkin menyakitkan mereka. Jadi kita tanam pokok sawit, kita just santai-santai, niat untuk membangun tanah yang terbiar. Kira ada hasil, alhamdulillah, itu rezeki kita. Jadi bagi saya selama saya menanam sawit, tak semua yang saya jalankan mudah. Sometimes ada halangan-halangan yang datang menimpa. Contohnya pokok sawit diganggu oleh musuh, pokok sawit mati dan bermacam-macam lagi masalah. Tapi kita hadapikan dengan tenang. Bagi sahabat yang pergi ke kebun sawit, sekali lagi saya ingatkan sahabat-sahabat, perhatikan keadaan persekitaran. Pakailah PPE yang sesuai kerana keadaan kebun sawit sometimes ada musuh-musuh yang kita tidak nampak seperti ular atau yang sewaktu dengannya. Dan perhatikan juga semasa kita berjalan di kawasan ini, sometimes dia punya kayu agak tajam, mungkin akan mencederakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berhati-hati bila masuk ke kebun. Kita tidak perlu excited di kawasan kebun. Kita just masuk kebun, perhatikan benih-benih kita, perhatikan pokok-pokok sawit kita, berikan perhatian yang sewajarnya dan sekiranya perlu buat sesuatu tambahan untuk memastikan kebun kita sentiasa subur seperti yang kita harapkan. Sekiranya pokok sawit dijaga dengan baik, pokok ini akan mengeluarkan hasil selama 25 tahun, kelak akan membantu sahabat-sahabat untuk mendapat ekonomi yang lebih baik, ada nilai tambah setiap bulan ataupun setiap 2 minggu. Jom kita jalan-jalan di kebun ini sambil melihat pokok-pokok sawit yang telah dihantar. So, kerja kontraktor ni saya agak berpuas hati kerja kontraktor ini. Kayu-kayu agak banyak
tiada compare dengan review seperti dalam video sebelum ini. Banyak kayu kayan merata-rata, tapi kali ini agak bersih dan kayu ni akan reput dengan sendirinya tidak lama lagi. Bagi kayu-kayu di sepadan, apa yang saya akan buat, saya akan sembur dengan racun galen dan dia akan reput dengan lebih cepat compare dan kalau kita biarkan di tepi. Saya nasihatkan sahabat-sahabat tidak membakar kayu ini, sebab terutama bila waktu kering kita ada kebun di tepi, ia akan mengundang kebakaran dan akan menyusahkan ramai pihak. Jadi saya cadangkan kita hanya menggunakan racun. Jadi setakat ini dulu perkongsian saya. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada semua orang, memberi semangat kepada mereka-mereka yang hendak menanam kelapa sawit. Jangan biarkan tanah-tanah anda terbiar kosong. Tanamlah apa-apa, setidak-tidaknya memberi hasil untuk kegunaan diri anda. InsyaAllah, selagi kita berusaha, adalah rezeki yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.